Kejutan budaya pelajar Malaysia yang menuntut ilmu di luar negara. Kami dari kumpulan Victory yang terdiri daripada 5 ahli. Melanjutkan pengajian di luar negara adalah menjadi pilihan utama kebanyakan para pelajar di Malaysia. Keputusan untuk menuntut ilmu di luar negara tidak hanya membawa pelbagai peluang akademik, tetapi juga membuka pintu kepada pengalaman kejutan budaya yang menarik. Mari kita lihat apakah kejutan budaya yang menjadi fenomena yang tidak dapat dielakkan apabila pelajar Malaysia memasuki persekitaran akademik di luar negara. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang perbezaan gaya kehidupan yang menyebabkan pelajar Malaysia yang menyambung pelajaran ke Amerika menerima kejutan budaya. Faktor pertama adalah disebabkan perbezaan aktiviti seharian. Hal ini kerana, seperti yang dapat kita lihat di Malaysia, aktiviti pada waktu malam kita tidaklah semeriah di Amerika. Pada waktu malam, kebanyakan masyarakat di Malaysia akan berada di rumah, manakala masyarakat di Amerika akan keluar berparti dan bertemu rakan-rakan. Hal ini akan menyebabkan mereka mengalami kejutan budaya dan perlu mengikuti budaya di Amerika supaya tidak ketinggalan. Selain itu adalah perbezaan perayaan yang disambut. Hal ini kerana majoriti penduduk Malaysia iaitu Muslim akan menyambut Hari Raya Aidilfitri dan masyarakat Amerika kebanyakannya akan menyambut Christmas dan Easter. Kemeriahan Christmas dan Easter di Amerika menyebabkan segelintir pelajar Malaysia juga menyambutnya dan merayakan Hari Halloween yang disambut sebelum Christmas menjelang. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa ianya adalah salah satu cara untuk menghormati dan merayai rakan-rakan Kristian mereka yang menyambut Christmas walaupun ianya salah di sisi agama. Seterusnya, saya akan menerangkan kejutan budaya yang dialami pelajar Malaysia yang menuntut ilmu di Amerika dalam amalan agama. Pertama sekali, jadual solat yang berbeza dan tempat solat yang terhad. Perbezaan dalam zon waktu antara Malaysia dan Amerika mungkin memberikan kejutan budaya kepada pelajar untuk mengekalkan jadual solat yang teratur. Keupayaan untuk menemui ruang solat di kampus juga terhad. Pelajar mungkin mengalami kejutan budaya dengan situasi ini dan perlu bersedia untuk melaksanakan solat di mana-mana tempat yang mungkin kurang selesa. Kedua adalah makanan halal dan larangan alkohol. Terdapat cabaran untuk menemui makanan halal dengan mudah. Pemahaman mengenai konsep makanan halal dan haram berbeza dan pelajar perlu bersikap lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Kebiasaan sosial yang melibatkan pengambilan alkohol di kalangan rakan sebilik atau kawan baru juga menimbulkan kejutan budaya bagi pelajar yang mengamalkan larangan pengambilan alkohol. Seterusnya adalah kejutan dari segi pendidikan dan bahasa. Bahasa Inggeris Amerika mempunyai pelbagai pelat dan dialek. Walaupun pelajar tetap berbahasa Inggeris, namun bagi memahami pelbagai pelat mungkin sukar pada permulaannya. Ini boleh memberi kesan dari segi pembelajaran. Di samping itu, orang Amerika banyak menggunakan bahasa tidak formal dan loghat. Ini boleh mengelirukan pelajar Malaysia yang menggunakan bahasa Inggeris yang lebih formal. Istilah seperti dope, li dan bra mungkin pada mulanya membuatkan mereka keliru. Memahami loghat akademik seperti bombing a test ataupun craving for an exam juga boleh menjadi sukar. Seterusnya, kelas universiti dan buku teks juga menggunakan perkataan yang khusus dan struktur ayat yang kompleks. Ini merupakan cabaran bagi pelajar Malaysia kerana ia berbeza dengan bahasa Inggeris harian. Tambahan pula, Profesor Amerika mungkin mengharapkan pernyataan yang lebih aktif dalam kelas. Ini boleh menjadi perubahan drastik dalam kalangan pelajar. Akhir sekali adalah sebutan dan tata bahasa. Pelajar Malaysia mempunyai keunikan sendiri dalam sebutan dan tata bahasa yang mungkin tidak difahami dengan mudah oleh orang Amerika. Salah faham boleh timbul disebabkan oleh perbezaan dalam bunyi vokal atau struktur ayat. Akhir sekali, kejutan budaya pelajar Malaysia di Amerika dari aspek pergaulan. Yang pertama, breaking out of shell, di mana penekanan Amerika kepada ekspresi diri dan keyakinan diri boleh menggalakkan pelajar Malaysia untuk keluar daripada zon keselesaan mereka dan mencuba perkara-perkara yang baru. Yang kedua, individualism versus collectivism, di mana keluarga, rakan-rakan dan juga jiran sering bertindak sebagai rangkaian keselamatan, menawarkan sokongan dan nasihat tanpa ragu-ragu. Manakala di Amerika, individualism berkuasa tertinggi, orang memberi keutamaan kepada ruang dan kemerdekaan mereka sendiri dan menjangkau untuk bantuan boleh berasa seperti pencerobohan. Akhir sekali, kemesraan keterus-terangan. Perbualan di Malaysia sering dikaitkan secara tidak langsung dan subtlety. Contohnya, makan, yang bermaksud keinginan untuk makan boleh menjadi jemputan untuk bersantai, cara untuk mengukur minat tanpa terlalu maju. Manakala di Amerika, komunikasi lebih langsung dan literal. Orang-orang mengatakan apa yang mereka maksudkan walaupun jemputan boleh menjadi tajam dan kepada titik.